Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam hari Jumaat, salam keceriaan, salam kemesraan daripada Proofreaders United. Bagi yang first time menonton saya ni, saya adalah Zaki. Saya pengasas kepada Proofreaders United. Okey, saya nak ambil kesempatan ini untuk berikan satu pandangan kerana saya diminta untuk memberikan pandangan daripada seorang klien berkenaan sama ada nak gunakan khidmat local proofreader editor ataupun nak gunakan native speaker bagi khidmat proofreading editing. Macam tu. So saya akan terus jawab soalan tu lah, sebabnya saya ada masa yang agak terhad kerana ada beberapa meeting yang akan saya hadiri pada sebelah petang ini. Okey, tentang soalan itu, jawapan saya bergantung kepada okey, kita ada beberapa pihak yang kita nak puaskan hatinya dalam kita menyerahkan dokumen yang sudah di-proofread, yang sudah diedit. Okey, daripada perspektif ini, saya ingin mencadangkan sekiranya supervisor ataupun examiner ataupun reviewer yang kita nak hantar dokumen kita tu, terpulanglah thesis ke artikel ke, sekiranya kita tahu preference dia orang yang macam mana. Okay, kalau sekiranya kita tahu specifically orang ni, reviewer ni ke, examiner ke, supervisor ni ke, jenis yang cenderung ke arah lebih percaya bahawa native speaker akan menghasilkan hasil proofreading editing yang berkualiti, go for it. Dapatkan khidmat native speaker, kerana kita ni kadang-kadang kita tu maksudnya proofreader editor lah. Proofreader editor ni mereka kadang-kadang dah berikan sepenuh baik habis dah pada servis tu, tetapi disebabkan oleh perception, oleh orang yang menilai dokumen tersebut, mengatakan bahawa once dia tahu bahawa dokumen tu di-proofread oleh non-native, terus dia ada rasa macam ni hasilnya tak ke mana lah ni. Sebabnya apa? Sebabnya dia sudah ada perception bahawa kualiti semakan atau kualiti persembahan bahasa dan dokumen tu tidak mencapai tahap native speaker. Itulah, itu one point lah yang kita boleh ketengahkan. Tetapi sekiranya point itu yang digunakan semata-mata, apakah gunanya kita orang Malaysia ni perlu belajar bahasa Inggeris untuk kita kenali, ketahui, gunakan bahasa dia. Sebab kita ni memang dilahirkan bukan orang native, bukan native speaker of English, tetapi kita dihantar untuk belajar tentang bahasa Inggeris. Tapi bila kita dah belajar, kita ada satu tahap kefasihan, kemahiran dalam berbahasa Inggeris tu, tak pula kita diberikan kepercayaan untuk menyimak dokumen itu sebagus kualitinya seperti native speaker. So no point lah kan kalau kita hantar ataupun kita berikan pendedahan kepada non-native untuk belajar bahasa orang native speaker of English kan. So that's another point lah. Okay, so point tu saya nak simpulkan, sekiranya kita punya supervisor, examiner ataupun reviewer tu memang jenis yang cenderung ke arah lebih suka sekiranya dokumen kita disemak oleh native speaker, go for it. Go find a native speaker untuk menyemak dokumen kita. Sebab apa? Sebab nanti bila kita dah siap ataupun kita dah dapatkan khidmat proofreading editing tu, dan kita maklumkan kepada dia bahawa dokumen ini disemak oleh native speaker, dan dia ataupun examiner, reviewer, supervisor tu cenderung ke arah percaya bahawa native speaker menghasilkan hasil semakan bahasa yang lebih bagus berbanding local ataupun Malaysian ataupun non-native, kita at least kita dah tackle dia dari segitu, sebab kita memang menggunakan khidmat native speaker. Dan ni yang bagusnya dekat Proofreaders United, ada seorang American native speaker yang sekarang tinggal di Malaysia, dan dia memberikan khidmat sebagai seorang freelancer di Proofreaders United. So boleh je dapatkan khidmat native speaker di Proofreaders United. Okay, itu satu point. Point yang kedua, sebenarnya tak semestinya saya tidak mahu merendahkan sesiapa, tetapi saya hanya ingin menyebutkan bahawa tak semestinya sekiranya orang itu adalah native speaker, dia pandai
menggunakan tata bahasa dengan betul. Tak payah cakap orang Inggeris lah, orang Melayu pun kadang-kadang apabila menulis dalam teks berbahasa Melayu pun ada saja kelemahan bahasa, grammar, ejaan. Tu kalau sebut pasal ejaan bahasa Melayu lah. Tu belum lagi kita sebut pasal ejaan Jawi. Ni hari Jumaat kan, hari tulisan Jawi kan. So ya, native tak native semua tu, selagi mana orang yang menyemak dokumen itu boleh mengikut hukum tata bahasa yang betul, dia perlu diberikan kepercayaan untuk menekuni dokumen itu, untuk menyemak dokumen itu, bagi memastikan persembahan bahasanya betul, macam tu. Kerana especially dalam konteks dokumen-dokumen akademik dalam konteks ini ada persembahan-persembahan bahasa tertentu yang tak tentu lagi native speaker tu faham. Dan ada kalanya juga dalam konteks ayat-ayat akademik yang tertentu dia melanggar kebiasaan dalam hukum grammar. Contoh yang paling saya suka nak sebutkan ni adalah dalam konteks ayat akademik computer science, bidang computer science. Kalau ikutkan hukum tata bahasa yang biasa, if then tu, if this happen then that will happen. Okay, kalau ikut hukum tata bahasa, kalau dah ada if, tak payah then lagi. If this happen, that will happen. Cukup. Tetapi dalam konteks ayat computer science sangat common. Dia terlalu common sehingga hukum tata bahasa tu dah dilanggar. Dan dilanggar tu taklah berdosa sebab dia dalam konteks bidang itu dia dah jadi satu yang common. So dalam konteks ayat computer science, bidang computer science, if something happen then that will happen, itu diterima secara meluasnya. Dan walaupun ada segi tata bahasanya melanggar, tetapi dalam specifically in that context ia diterima, tak ada masalah. Tu satu contoh yang mudah untuk saya berikan lah, gitu. Jadi secara kesimpulannya saya nak buat video ni ringkas je sebab tak nak panjang sangat, untuk menjawab pada klien yang meminta pandangan saya tentang guna local editor ataupun native speaker. Utamakan dahulu orang yang bakal menilai kita punya dokumen tu, at the very first layer, dia cenderung ke arah mana. Adakah dia suka untuk native speaker, ataupun dia tak kisah, ataupun dia lebih cenderung pula dengan local. Sebabnya kita nak memuaskan hati dia ni. Kalau contoh dalam specifically in this recent case ni, supervisor dia kata nak proceed dengan native speaker kan. So silakan. Dan di Proofreaders United kita ada proofreader, editor yang juga adalah native speaker. Okey, saya tiba-tiba teringat pula, ni pengalaman sendiri ketika saya dulu aktif menerima tugasan editing proofreading. Kisahnya, saya mendapat satu dokumen daripada seorang pelajar luar negara dari Korea yang belajar di Malaysia dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kan ada tiga benda tu, orang Korea belajar di Malaysia, menulis dalam bahasa Inggeris. Apabila saya berusaha untuk memahami apa sebenarnya yang ditulis dalam dokumen dia, macam kau nak cakap apa ni, tak faham langsung. Macam tu. Saya tak pasti sekiranya dia ni menggunakan Google Translate ke untuk menterjemah ayat dalam otak dia, and then dia tulis dalam bahasa Korea, and then dia guna Google Translate untuk terjemah ke bahasa Inggeris, and then dia expect kita yang orang Melayu ni untuk memahami otak Korea dia yang cuba dimasukkan dalam bahasa Inggeris. Kan dah tiga bahasa tu kan, dah tiga negara dah. Saya terpaksa untuk memulangkan deposit klien tu, dan saya tak nak buat dah job tu. It was my mistake sebab asalnya saya tak
first few pages, first few paragraph memang boleh difahami, tetapi bila masuk ke perenggan ataupun halaman yang kedua, ketiga, dia dah makin stres sebab makin tak faham ayat dia. Mungkin first few paragraph tu dia put some effort lah untuk menulis dengan menggunakan tulisan, dia berfikir dalam bahasa Inggeris and then dia tulis dalam bahasa Inggeris. Tapi bila masuk second page, third page, saya macam dah tak faham dah nak cakap apa ni, tak faham dah. Sampaikan saya rasa macam kau ni guna Google Translate ke untuk terjemah daripada bahasa Korea ke bahasa Inggeris, and then kau expect orang orang Melayu ni terfaham ke? Tak. So mengambil kisah daripada yang saya alami ni, kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kita kadang-kadang berfikir dalam bahasa yang kita bercakap lah kan. Dan apabila kita menulis sesuatu tu, mungkin ada berbau-bau, berbunyi-bunyi kemelayuan dalam ayat Inggeris kita kan. Dan kita berjaga-jagalah, saya tak nak kata benda ni akan confirm terjadi. Berjaga-jagalah, ada kemungkinan sekiranya kita serahkan dokumen tu kepada native speaker orang Inggeris, dia orang tak faham pun apa yang kita tulis. Sebabnya kita berfikir dalam bahasa Inggeris, and then kita berfikir dalam bahasa Melayu, and then menulis dalam bahasa Inggeris, kita expect orang Inggeris faham otak Melayu. Tersusah lah. So gantunglah masing-masing punya preference kan, nak gunakan khidmat proofreader local ke, Malaysian ke, ataupun native ke. The most important thing is, apabila dokumen itu diserahkan kepada seorang editor, dia boleh faham dan dia boleh faham ayat tu, dan dia boleh bantu untuk membaiki persembahan bahasa itu dalam bahasa yang tertulis itulah. Taklah just sekali baca rasa macam ini bahasa apa ni, this is not even English, padahal ejaan semua macam English, tapi bila kita baca tak faham ia dalam bahasa Inggerisnya. Macam tu kan. So itulah pandangan saya. Kita kena kena pastikan bahawa editor yang kita lantik untuk menyemak dokumen kita tu, dia boleh faham kita punya teks, dan dia boleh tolong baiki persembahan bahasa tu dari segi punctuation, grammar, spelling, dan juga itu untuk proofreading lah, itu terms of services DPU. Dan sekiranya menggunakan khidmat editing, kita ada lebih sedikit lagi, kita akan bantu dari segi persembahan bahasa secara overall. The flow of idea tu nampak macam mengalir, macam air yang daripada gunung ke dasar lautan mengalir. You taklah macam air tu cuma melompat-lompat, which is not possible pun kan. Macam tu, air tak boleh melompat, air boleh mengalir ke bawah, air dia mengikut acuan dia. Okay, saya rasa itu saja nak sampaikan. So saya harap pandangan yang saya sampaikan ini adalah yang yang boleh diambil, dan sekiranya tuan-tuan yang menonton video ni ada pandangan yang boleh memanjangkan lagi perbincangan ni, saya amat alalukan untuk berikan sebarang komen di bawah. Kita memang terbuka dengan sebarang pandangan, dan sebab kita nak tahu juga apa yang orang fikir kan. So saya harap kepada klien yang meminta pandangan ini, inilah pandangan saya. Dan kepada semua klien-klien lain, saya ucapkan selamat berurusan dengan Proofreaders United, dan sekiranya sebarang soalan, tanya saja dekat Farah di WhatsApp, dan juga tanya daripada Hana dan Mani di email. Okay, I think that's all. Thanks for watching. Assalamualaikum.